Betul ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dilahirkan pada 12 Rabiul Awal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Kamarul Baharin. Korang boleh panggil Hafiz Komar. Bagi yang baru mengikuti channel ini, insya-Allah saya akan kongsikan berkaitan dengan kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang berusahakan dakwah, berpengajaran, berhikmah dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi bagi korang yang tak nak terlepas kisah selepas ini, tekan subscribe laju-laju untuk perkongsian yang akan datang. Para penonton sekalian, berkaitan dengan tarikh kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat beberapa pandangan ulama. Antaranya ialah 12 Rabiul Awal. Ini pandangan daripada Ibnu Ishaq, Az-Zahabi dan juga At-Tabari. Antara pandangan lain ialah 9 Rabiul Awal. 9 Rabiul Awal ini terdapat dalam kitab Sirah Rahik Maktum yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi, dan pandangan ini juga disokong oleh Syekh Mahmud Bashar Al-Falaki, iaitu tokoh falak pada waktu itu. Antara pandangan lain ialah 10 Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal, 2 Rabiul Awal. Jadi para penonton, berapa Rabiul Awal, berapa tarikhnya tak perlu kita nak bergaduh, tak perlu kita nak perdebatkan. Yang paling penting ialah sejauh mana amalan sunnah dan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling penting sekali ialah kesemua ulama sepakat Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, tahun gajah dan hari Isnin. Jadi para penonton sekalian, ketika kelahiran Rasulullah SAW, Aminah iaitu ibu kepada baginda menyatakan bahawa telah terpancar cahaya di istana Syam. Dan kita sedia maklum ketika Rasulullah SAW dilahirkan, tiada ayah di sisi baginda iaitu Abdullah. Dan selepas sebaik saja daripada kelahiran Rasulullah SAW, Aminah telah menyuruh seseorang untuk menyampaikan berita gembira tersebut kepada Abdul Muttalib, iaitu datuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib menyambut berita tersebut dengan penuh kegembiraan. Abdul Muttalib membawa baginda Rasulullah SAW ketika itu masuk ke dalam Kaabah, dan Abdul Muttalib telah memberikan nama Muhammad kepada bayi yang dilahirkan tersebut. Muhammad ini satu nama yang asing lah bagi orang Arab pada waktu itu. Dan selain daripada ibu baginda iaitu Aminah, antara wanita lain yang menyusukan Rasulullah SAW pada waktu itu ialah Thuwaibah. Thuwaibah ini merupakan hamba kepada Abu Lahab. Dan dalam masa yang sama, Thuwaibah juga dia telah menyusukan anak kandungnya sendiri, iaitu bernama Masruh, anak pada Thuwaibah itu. Kemudian bermulalah kehidupan Rasulullah SAW daripada seorang bayi, kanak-kanak, kemudian meningkat remaja, dewasa dan sebagainya, sehinggalah kepada perkahwinan baginda dengan Khadijah binti Khuwailid. Kemudian baginda diutuskan menjadi Rasul dan menjadi orang yang penting, orang yang sangat bermanfaat, orang yang menjadi rujukan semua para sahabat dan sebagainya. Dan kita pun sedia maklum bagaimana tentangan yang telah diterima oleh Rasulullah SAW ketika menyampaikan dakwah baginda. Sehinggalah ke detik-detik terakhir kehidupan baginda Rasulullah SAW, yang mana pada ketika itu baginda berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sebelumnya baginda telah ditimpa sakit beberapa hari. Ketika berada di pangkuan Aisyah, Rasulullah minta untuk bersugi, kemudian disugikan baginda. Selepas bersugi, Rasulullah mengisyaratkan jari baginda ke arah langit. Macam tu, lebih kuranglah. Kemudian Rasulullah telah mengungkapkan sesuatu. Aisyah tak dengar, kemudian Aisyah dekatkan telinga beliau ke Rasulullah SAW, nak dengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ucapkan apa? Rasulullah mengucapkan ma'alladhina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Rasulullah ulang sebanyak 3 kali. Maksudnya apa? Bersama dengan orang-orang yang engkau beri nikmat.
minan nabiyyin daripada kalangan para nabi, wasiddiqin daripada kalangan orang-orang siddiqin, wasyuhada daripada kalangan para syuhada, wassolihin daripada kalangan orang-orang solihin. Allahumma gfirli, ya Allah ampunkan aku, warhamni, rahmatilah aku, wa alhaqni birrafiqil a'la, dan temukanlah aku dengan kekasih yang tertinggi. Allahumma rafiqil a'la, Allah kekasih yang tertinggi. Itu dia para penonton sekalian, detik-detik terakhir Rasulullah SAW, dan baginda menghembuskan nafas baginda yang terakhir sekaligus meninggalkan para sahabat, isteri baginda, keluarga baginda, dan kita semua umat Islam. 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan dengan hari Isnin, baginda telah meninggalkan kita semua. Rasulullah meninggalkan kita semua sehinggalah ke saat ini. Apa yang tinggal ialah sunnah Rasulullah SAW untuk kita amalkan, untuk kita laksanakan dalam kehidupan seharian kita. Jadi para penonton sekalian, jangan berbalah bila Rasulullah dilahirkan, tetapi laksanakan, amalkan sunnah Rasulullah SAW. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggalkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.